Firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait Rasulillah wa ashabi Rasulullah thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin min al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Tajul Arus untuk surat Sohong 42 bawah sekali ya kataannya syahadat berapa kali itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum fitrani amin. Syahadat misalnya seorang yang ataupun perumpamaannya seorang yang bimbang dengan menuntut ilmu dan tiada baginya basirah ataupun untung, yakni tiada dapat baginya sesuatu yang dituntut itu, seperti 100.000 orang yang butuh berjalan berjenjeng-jenjeng mereka itu tiada dapat jalan yang betul. Maka jika ada satu orang mereka orang yang tiada butuh sebelah matanya dan mengetahui ia akan jalan betul, nescaya mengikut akan dia beberapa manusia sekaliannya, dan tiada mengikut mereka 100.000 orang yang butuh itu. Dan demikianlah seorang alim ada padanya pengetahuan mengikut akan dia beberapa manusia, dan syaratnya mengamalkan dia akan ilmunya. Sampai situ. Jadi bila sebut syahadat dalam kitab bermaksud tajuk baru. Jadi kitab, sebahagian kitab kalau kita tengok kitab-kitab Jawi, ada sebagian kitab disusun dengan cara macam ni. Bagi orang yang berminat nak baca kitab Jawi macam ni, maka dalam kitab yang macam ni kalau kita tengok dia tak ada tajuk-tajuk macam kitab-kitab yang moden. Dia tak ada tajuk-tajuk. Dia tak ada tajuk, bahkan kita tak minat cari isi kandungan pun tak ada sini. Kitab ni kalau kita nak buka, selalunya kitab dia ada isi kandungan semua ada di belakang atau di hadapan. Dalam isi kandungan tu dia tulis tajuk pertama, tajuk kedua, tajuk ketiga, tajuk keempat. Kita rajinlah tengok cara ulama susun kitab. Maka kitab itu akan kita dapati sama ada awal atau akhir dia. Dia tulis isi kandungan. Bahasa Arab tulis fihris. Jadi kitab kalau kita berminat nak baca, kita akan cari isi kandungan. Kitab ni tulis apa ni? Ni bab apa kitab ni? Maka ada isi kandungan dia. Sama ada di awal atau di akhir satu-satu kitab.
nampak itu tajuk pertama. Oh, tajuk pertama ni bab haji, bab puasa, macam kitab Matla' Al-Badrain yang kita baca malam tadi. Kitab tu kalau kita tengok, dia ada dia punya isi kandungan dia. Ya. Kitab Matla' Al-Badrain tu mudah kita nak cari, lah. Ya. Contoh dia, kita nak baca bab jenazah, kanak-kanak mati kecil, macam mana kita nak buat? Kena sembahyang ke, kena mandi ke, buka kitab Matla' Al-Badrain, tengok isi kandungan yang awal tu, bab solat, bab jenazah. Kita cari lagi, ada tak bab jenazah kanak-kanak? Nampak muka solat dia, kita terus cari. Ya? Ada sebagian kitab dia tak tulis pun isi kandungan. Macam kitab yang kita baca ni, kita baca ni agak susah lah kita nak cari perbahasan dalam kitab ni, sebab dia tak ada isi kandungan dia. Ya? Sedangkan dalam kitab Tajul Arus ni banyak tajuk yang dia memperceritakan. Tapi kitab dia tidak berbentuk disusun isi kandungan dia. Jadi pengarang kitab ni Al-Imam Ibn Al-Sakandari, dia menulis ikut ilham dia lah. Hari ni nak tulis bab apa, hari ni nak tulis bab sabar, dia tulis. Dulu dia tak banyak, dia tulis dalam 2, 3, 4 baris. Dah dia sentuh sikit-sikit je, berhenti. Lepas tu sambung balik, dia nak sambung bab ikhlas, dia baca. Dia tulis lah, mungkin 2 baris, 3 baris, selesai. Kemudian dia nak tulis pula tentang cerita pengalaman. Dia teringat pula cerita orang soleh, dia masukkan 3-4 baris. Jadi yang membezakan satu perbahasan dengan satu perbahasan apabila kita jumpa kalimah syahdan. Itu cara dia. Ya. Bermaksud bila jumpa kalimah syahdan, bermaksud tajuk baru. Tajuk sebelum tu dah selesai. Itu cara kita nak baca kitab Jawi lama ni. Ya. Bila juga kitab ni bila disebut syahdan, syahdan ni bermaksud dah cerita baru dah. Mungkin ada kaitan sikit dengan cerita yang sebelumnya. Sebelum kita tengok kalau syahdan sebelumnya, tiadalah faedah engkau membaca akan ilmu itu. Hanya faedah ilmu itu apabila engkau berbuat amal dengan dia. Jadi tajuk sebelum ni cerita, tajuk sebelum ni cerita ilmu itu perlu diamalkan. Itu tajuk sebelum ni. Ya. Tengok ayat tu ada syahdan. Jadi tajuk sebelum tu cerita tentang ilmu perlu diamalkan. Tidak ada manfaat tanpa amal. Cuma olahan bahasa tu lain pada ulama yang lain. Tiadalah faedah membaca engkau akan ilmu itu. Ilmu itu bukan sekadar dibaca. Bermaksud ilmu itu bukan sekadar kita dengar. Maka kata hanyalah faedah ilmu itu apabila kau berbuat amal dengan dia. Itu cerita ilmu perlu diamalkan. Jadi kita sambung pagi ini dengan awal kata-kata syahdan juga. Jadi syahdan di sini menggambarkan tajuk baru, perbahasan baru. Segala pengulangan lah. Kerana lupa apalah galak nak syahdan syahdu sedih dia. Maka tajuk itu mengatakan misalnya seorang yang bimbang dengan menuntut ilmu. Bimbang ke bimbang. Bimbang menuntut ilmu di sini, maksud bimbang di sini bermaksud dia suka menuntut ilmu. Itu maksudnya. Bimbang dengan menuntut ilmu di sini bermaksud bukan bimbang, maksudnya bermaksud dia sentiasa nak menambahkan ilmu. Dia sentiasa nak belajar banyak. Bagus kata-kata. Bagus orang nak belajar, semua nak belajar kan. Semua kuliah nak pergi. Bagus.
eloklah. Tetapi tidak memadai. Tidak memadai. Yang nama dia, yang dinamakan faedah menuntut ilmu, yang nama dia menuntut ilmu yang berfaedah, punyai darajat. Mendapat faedah daripada menuntut ilmu, banyak darajat dia. Darajat yang paling rendah, faedah menuntut ilmu, kita dapat pahala menuntut ilmu. Paling tidak, faedah yang paling kurang menuntut ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu walaupun lalap. Apa kau datang kau lalap lah, contoh. Dia datang lalap. Ustaz tu baca bismillah dah ngantuk dah. Bismillah dah ngantuk dah. Jadi orang kata, baik apalah kau datang lalap dah. Betul. Pada sesudut boleh kata apalah faedah kau ni. Ngaji tapi lalap. Betul, kata-kata itu betul, dan kata-kata itu juga tak betul. Betul pun dia, tak betul pun dia. Boleh. Tak betulnya pun, tak betulnya tak boleh juga kita kata tak faedah. Bermaksud kenapa? Sebab dia berada dalam majlis ilmu. Sebab ada hadis menyebut bila Nabi SAW menyebut dalam satu hadis kudusi. Hadis kudusi itu menceritakan bagaimana malaikat mengadu kepada Allah ataupun membuat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala mengetahui. Malaikat buat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Maka Allah Subhanahu, malaikat pun buat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kelebihan, berbagai kelebihan. Akhirnya malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," kata malaikat kepada Allah, "dalam ramai-ramai orang yang ada dalam majlis ilmu itu," kata malaikat, "ada seorang dia duduk jauh nah. Kemudian dia datang bukan untuk ilmu pun, tapi dia tak sengaja duduk situ. Dia mungkin singgah nak pergi tergoncing dia tengok ada lah kawan tunggulah luar tu. Dia tak ada niat nak datang ilmu. Adapun dia lalap dia. Orang semua dengar dia lalap. Jadi mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang ni macam mana ya Allah? Dia tak ada niat untuk ilmu, tak ada dia dengar tapi dia duduk untuk itu. Ni macam mana ni? Maka Allah Taala mengatakan, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah satu kaum. Jadi mereka itu adalah satu kaum. Kaum apa? Bermaksud mereka itu adalah kaum yang mengajar dan belajar ilmu. Jadi yang mulia itu siapa? Yang mulia itu yang mengajar, yang belajar. Sama-sama kita belajar dan mengajar. Jadi golongan ini Allah Taala kata la yashqa jalisuhum, tidak akan celaka sesiapa saja yang berada dengan mereka walaupun dia buat kerja lain. Maka di sini menggambarkan ada faedah. Ada faedah menuntut ilmu tapi lalap. Ada faedah. Dalam masa yang sama juga betul juga apa faedah kalau menuntut ilmu lalap. Betul juga, ada juga betulnya. Pada sudut apa? Pada sudut tak dapat apa-apa. Macam mana dia sampai macam tu balik? Apa dapat ustaz tadi? Entahlah, tak terangah. Memang tak terangah lalap. Jadi dari sudut tu tak ada faedah lah. Tak ada faedah maksud apa? Tak ada faedah tentang ilmu, tak dapat apa-apa pun. Sulih pun tak dapat.
Pada sudut itu betul lah, tak ada faedah pada penambahan ilmu. Tapi ada faedah pada barakah. Pada barakah dia dapat lah. Ya? Tapi pada ilmu, dia tak ada faedah. Kenapa tak ada faedah? Dia tak ada faedah satu pun. Sama dia datang balik tu. Ha? Pada sudut itu betul tak ada faedah, tak ada faedah kefahaman kita kata. Baik. Ada orang belajar ilmu dan faham ilmu tersebut. Dia faham ilmu. Ya? Maka tetap tidak berfaedah. Kita kata berfaedah lah. Ya? Dia dapat ilmu, faham ilmu dan sebagainya. Ya? Maka di sini sebut tetap tidak dapat faedah sekiranya tidak ada basirah. Oh, masya-Allah. Belajar ilmu tidak ada basirah. Masya-Allah, belajar ilmu dapat ijazah. Belajar ilmu dapat master, dapat PhD. Apa lagi? Alim Quran, alim hadis. Tak ada faedah lah belajar dia. Tapi ada lagi suatu faedah yang tidak berfaedah. Apa dia? Iaitu tidak ada basirah. Jadi kata-kata ini menggambarkan jangan sekadar kamu bimbang ingin menambahkan ilmu, hendaklah kau bimbang juga bahawa ilmu yang kau dapat itu tanpa basirah. Tanpa ada basirah dekat hati. Jadi menuntut ilmu itu selain kita menambahkan kepahaman tentang ilmu Quran, ilmu hadis, perlu juga bimbang tentang basirah kita. Kalau penuntut ilmu itu mesti ada basirah. Itu maksud dia. Ya. Jadi misal seorang yang bimbang dengan menuntut ilmu, maksud bimbang tu ni dia sangat suka menuntut ilmu, dan dapat dia ilmu dan tiada baginya basirah. Basirah. Jadi basirah ni apa? Nanti dia huraikan basirah ni maksud apa. Maka dia kata itu seperti 100,000 orang yang buta berjalan. Maka tidak dapat berjalan dengan betul sekiranya tidak ada orang yang memandu dia. Jadi bermaksud ilmu yang banyak ini bukan sekadar kita dapat ilmu, tapi mesti ada basirah, mesti ada panduan ke mana ilmu ini nak dibawa, ataupun ilmu itu mesti dibawa dengan betul. Kenapa? Sebab ilmu itu bila tidak dibawa dengan betul, maka dia akan boleh sesat dan menyesatkan. Lagi besar dia punya baloi. Lagi besar. Dia boleh tersesat dan boleh menyesatkan orang lain pula. Masya-Allah. Kalau orang tu dah orang alim tapi salah pembawaan dia pun sesat dan boleh membawa orang menyesatkan orang lain pula. Lagi besar dia punya bahaya dia kan. Sebab itu perlu ada basirah katanya. Maka umpama seseorang yang dipimpin, maka dia mengatakan bahawa demikianlah seorang alim ada padanya pengetahuan, maka akan mengikut beberapa manusia. Maka orang alim akan diikut oleh manusia. Kita ni kalau nak beragama, kita nak ikut siapa ni? Ikut tuan guru lah. Ikut tuan guru lah. Demikianlah seorang alim ada pada yang pengetahuan, mengikut akan dia beberapa manusia. Orang akan ikut dia. Dan syarat dia apa? Dan syarat dia mengamalkan ia akan ilmunya, baru basirah itu datang. Maka barulah basirah itu datang kepada orang yang punyai ilmu tersebut. Maka syaratnya mengamalkan ia akan ilmunya supaya mengetahui mereka itu akan kaifiat beramal.
sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu perlu diikut oleh orang biasa, dan Nabi itu juga perlu diikut oleh orang yang berilmu. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama mengamalkan ilmu dia. Jadi Nabi ini orang mengikut bukan sekadar kata-kata dia, tapi manusia mengikut apa yang Nabi lakukan, dan manusia mengikut apa yang Nabi dapatkan daripada akhlak dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak kepada manusia bukan sekadar dengan kata-kata, tetapi Nabi mengajar manusia akhlak dia dengan akhlak dia. Sebab itu ulama dia menyebut lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Maka datang kata-kata ulama menyebut lisanul hal, lidah hal. Hal ni bermaksud kelakuan, akhlak, kelakuan. Afsahu min lisanil maqal, itu lebih fasih. Apa maksud fasih? Fasih ni bermaksud bila kita bercakap orang faham. Itu maksud fasih. Kata-kata yang fasih ni bermaksud bila orang tu cakap mudah faham. Itu maksud fasih. Bila orang tu bercakap dengan fasih, kita mudah faham untuk kita ikut. Itu maksud fasih. Apa maksud Allah tu bercakap dengan fasih? Maksud orang bercakap dengan fasih, kita mudah faham dan mudah untuk ikut. Jadi ulama kata lidah hal, mana lidah bermaksud kelakuan ini bercakap. Kelakuan orang itu bercakap, sebagaimana kata-kata ini bercakap. Ataupun ada ulama kata da'watul hal afsah min da'watul maqal atau min da'watul kalam. Sehingga ulama menyebut berdakwah dengan akhlak, itu lebih fasih, bermaksud lebih mudah difahami oleh manusia daripada dakwah dengan perkataan. Masya Allah, bermaksud bercakap tentang Islam dengan mengamalkan Islam itu lebih fasih untuk dilihat oleh bukan Islam daripada kita bercakap tentang Islam tapi tak ada pada amal dia. Tidak ada pada amal dia. Maka itu tidak fasih, bermaksud susah orang nak faham. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam ini baik, Islam ini mahabbah, Islam ini saling hormat menghormati, Islam ini saling tolong menolong, tapi pada pandangan orang tak ada pun Islam ni tolong menolong, berkelahi je pun. Jadi orang tak nampak. Tapi cuba kita mengamalkan tanpa bercakap, itu lebih dipahami oleh orang tentang Islam ni. Sebagaimana para sahabat Nabi, sebagai masa orang musyrikin melihat keindahan Islam itu pada tingkah laku para sahabat, bukan pada percakapan dia tentang Islam. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu. Sebab itu disebut bahawa lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lidah hal keadaan ini lebih fasih. Jadi lidah hal keadaan ni apa yang kita amalkan. Apa yang kita amalkan itu lebih fasih kepada orang untuk faham apa makna Islam. Jadi begitulah para sahabat memahamkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi menceritakan kelebihan sabar, maka para sahabat melihat sedikit kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita tentang kemaafan.
Maka para sahabat melihat kemaafan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi bercerita tentang rahmat. Ya. Satu ketika ada seorang Arab Badui datang melihat Nabi SAW mencium cucu dia Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Jadi satu ketika Nabi bila datang cucu dia iaitu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, maka Nabi ambil, Nabi peluk, Nabi cium. Maka diperhatikan oleh seorang Arab Badui. Mana ketika itu Nabi tak cakap apa-apa pun. Ya. Nabi tak cakap pun perlu kita tunjukkan kasih sayang kepada anak, cucu. Dia hanya menunjukkan saja. Maka diperhatikan oleh orang Arab Badui ini. Maka dia pun datang mengadu, "Ya Rasulullah." Bila tengok Nabi mencium cucu dia, maka kata lelaki tadi, "Ya Rasulullah, aku punya ramai cucu," dia kata. Dia atuk ni tadi, mungkin orang rumah subuh, anak dia ramai, cucu dia ramai. Jadi satu masa kalau orang tu jadi atuk, cucu ramai, dia jadi hero lah. Jadi hero kan. Kalau baru ada anak, tak apa ada hero lah. Ada cucu dia jadi hero. Datang ramai, sekali berkumpul, kalau sekumpul gayo, yang paling hero siapa? Yang paling hero atuk lah. Dia yang paling hero kan. Semua kalau tadi kalau jadi onyang kan, lagi hero. Atuk dua. Sebab apa? Ada onyang. Raya apa kan? Raya besar dia ada onyang. Eteh pada onyang janganlah jemput. Eteh pada onyang apa? Onyang pun tak ada. Atuk besok, onyang besok. Eteh pada onyang. Tak tahu. Jadi Arab tu macam itulah. Aku punya ramai cucu ya Rasulullah. Hero lah dah dekat kampung ni, hero lah. Dekat kampung tu semua cucu dia. Tapi cara dia melayan cucu dia tak sebagaimana cara Nabi melayan cucu. Jadi persepsi orang ni macam-macam kan. Dia cara dia nak dihormati macam mana? Dia buat garam. Tak ada nak bagi muka ke cucu dia dah. Simpan pula misal, lintang misal. Jadi dia punya persepsi dia dengan cucu-cucu ni jangan bagi muka, biar dia takut. Ada orang yang tu kan, biar dia takut. Jadi dia tengok Rasulullah SAW tak macam tu, diciumnya, dipeluknya. Dia tengok berlainan apa yang dia cakap, apa yang dia lakukan. Maka dia kata, "Ya Rasulullah, aku memiliki cucu yang lebih ramai dan tak pernah seorang pun aku cium." Macam apa buat? Selama ni dia sangka boleh dia datuk ni dia marah kan. Tapi dia sampai semua kena ke tepi. Jangan duduk-duduk dengan atuk ni. Ni atuk garam ni. Dia jenis macam tu. Dia tengok Rasulullah tak sebagainya, tak sebegitu. Rupanya dia peluknya. Maka dia melihat akhlak Nabi SAW. Sebab para sahabat faham bahawa akhlak yang sempurna itu ada pada Nabi SAW. Akhlak yang sempurna ada pada Nabi SAW. Jadi para sahabat faham. Jadi semua para sahabat faham bahawa yang terbaik itu ada pada Nabi SAW. Ketika itu dah turun pun ayat yang menyatakan ikut apa yang Nabi lakukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Jadi para sahabat tahu faham ayat Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu kepada Rasulullah itu satu ikutan yang baik. Jadi semua para sahabat tahu ikutan yang baik dan Nabi SAW. Cuma mereka mungkin belum pernah tengok dan tak tahu akhlak yang sebagaimana. Termasuklah seorang Arab Badui tadi, dia tak tahu macam mana muamalah sebenar dengan cucu-cucunya. Maka apabila dia melihat Nabi SAW mengambil cucunya, dia peluk dan dicium, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, aku memiliki ramai cucu, tapi tak pernah pun aku cium macam yang kau lakukan." Maka Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Nabi sebut macam tu ya. Man la yarham la yurham. Jadi dua pengajaran orang lelaki tadi dapat.
Satu, dia melihat pengajaran daripada apa yang Nabi lakukan. Kemudian dia dapat pengajaran daripada kata-kata daripada Nabi SAW. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menunjukkan rahmat kepada seseorang, dia juga tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dapat dia pengajaran bahawa kalau kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga akan berikan kasih sayang kepada seseorang. Kita berikan kasih sayang kita kepada orang yang lemah daripada kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man la yarham saghirana, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Nabi mengatakan, man la yarham saghirana, barang siapa yang tidak mengasihani yang kecil. Yang kecil ni bukan kecil tubuh badannya, kecil tubuh badan pun dia, kecil usia pun dia, kecil pangkat pun dia. Yang seorang ni muda dia umur badannya kecil je. Nabi kata, rahmatilah yang kecil. Tapi walaupun kecil usia dia, kecil badannya, tapi dia besar. Sebab apa? Sebab dia bos. Dia bos. Orang bawah lah hormat kat dia, kena kasihan kat dia. Sebab dia kecil. Tak, dalam bab ni dia besar. Orang bawah ni semua kecil. Walaupun orang bawah semua gemuk-gemuk, pojok semua gemuk-gemuk. Nabi kata, rahmatilah yang kecil. Dah kunci pada pangkat, mana rahmati dia. Jangan diborik-borik dan sebagainya lah. Nabi mengatakan, man la yarham saghirana, barang siapa tidak merahmati yang kecil pada dia. Kecil daripada kita ni, sama ada kecil tu badan dia asal, dia tua, tapi dia kecil tu badannya. Singgung saya terpelanting dia. Mata-mata rasa kecil, kita singgung dia, jatuh dia. Kita tak rahmati dia. Ataupun kecil pada usia dan sebagainya. Jadi maksud kita, ataupun yang lebih miskin pada kita. Miskin pada kita mana kecil lah. Kita kaya, kita lebih besar. Maksud dia lemah. Dia lemah pada sudut keuangan dia. Kita kuat pada sudut keuangan walaupun badan kecil. Badan kecil tapi duit berkapuk. Dia lebih besar. Maka kena belas kasihan pada orang yang susah, yang lemah, yang sakit. Itu sifat akhlak agama Islam ini. Bukan kita benci dia, bukan kita jijik pada dia. Sebab itu musuh kita syaitan. Musuh kita syaitan. Syaitan tak nak kita amalkan apa yang Nabi sebut ni. Syaitan tak nak. Di antara amalan yang besar dan manusia pandang remeh mungkin, iaitu merahmati sesuatu yang lemah. Merahmati sesuatu yang lemah, hatta binatang. Ramai orang lihat mungkin betul remeh ya. Merahmati sesuatu yang lemah, termasuk haiwan. Haiwan lemah. Mana ada duit dia, mana ada gaji dia, tak ada. Lemah dia. Dia nak makan pun apa nama? Ngecek-ngecek ya. Ngecek-ngecek dia. Dia mana ada stok makanan kucing, dia tak ada stok makanan, dia tak ada. Duit dalam bank pun tak ada. Dia kucing ni ngecek-ngecek ya. Dia mana ada bola ayam, tak ada. Dia tak ada bola ayam, tak ada. Nak makan ngecek-ngecek lah. Kita pandang hina tak binatang macam ni? Memang kita pandang hina. Kita ada duit dalam bank, ada kopuk, ada. Orang main lah, sekarang tak ada kopuk lah. Semua ada lah. Hatta haiwan dia tak memiliki apa-apa. Dia nak makan, dia curi je. Dia halal lah, dia curi halal. Dia potong tangan kucing tu lah. Dia tangkap, laksana hudud lah kat kucing ni. So dia mencuri kan. Jangan. Dia mencuri halal.
Kucing mesti halal. Halal tak dia lah. Tapi kalau kucing tu bertuan, orang tu kena rugi lah kan. Jadi walaupun binatang, maka tunjukkan rahmat. Mungkin orang lihat betul remeh ya. Tapi bagaimana Nabi SAW menceritakan betapa besarnya sifat itu, sehingga Nabi ceritakan bagaimana seorang perempuan pelacur akhirat nanti Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Dengan amalan apa? Dengan amalan belas kasihan kepada seekor anjing dia. InsyaAllah. Dia tengok anjing kesian dia. Mana Allah Ta'ala berikan rahmat kepada hati wanita tadi, belas kasihan kepada seekor anjing. Mana? Bermaksud jahat sungguh penyayang. Tapi dia ada satu nilai rahmat pada binatang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dia. Nabi Musa alaihi salam kalimullah. Tak ada seorang nabi pun yang benar kalam Allah kecuali Nabi Musa alaihi salam. Dan di antara jihad dia melawan Firaun, sejahat-jahat manusia pada alam ni, Firaun. Iblis pun tak sejahat Firaun. Sebab apa? Iblis sejahat-jahat dia tak mengaku Tuhan. Firaun mengaku Tuhan. Ana rabbukum a'la. Jadi semakin jahat seseorang itu, semakin besar nilai dakwah Nabi itu. Jadi Nabi Musa ni lawan Firaun. Jadi bukan calang-calang dakwah kita kata. Memerlukan mujahadah. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, di atas sebab apakah engkau ini mendapat gelaran kalimullah? Gelaran kalimullah ini tidak didapat oleh mana-mana nabi. Sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad juga mendapat kalimullah, bermaksud Rasulullah juga berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara khusus dia selain daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa seorang sahaja yang kalimullah, satu gelaran yang mulia. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata Nabi Musa dengan kalam Allah. Maka Allah Ta'ala, wahai Musa, kenapakah sebab engkau itu diberikan kalimullah? Maka Nabi Musa dia menganggap disebabkan dakwah dia kepada Fir'aun, disebab mujahadah dia. Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berkenan dengan satu sifat engkau, sebab engkau pernah menunjukkan belas kasihan kepada kambing, biri-biri yang kau ternak. Nabi Musa menunjukkan belas kasihan kepada binatang. Maka kambing itu sakit, dalam banyak-banyak kambing itu ada seekor yang sakit, jalan tenjuk tali nak berjalan. Jadi ketika Nabi Musa bawa kambing tu nak pergi minum air, yang lain semua bekerja pergi, seekor tu tak dapat nak berjalan, kaki dia sakit. Kalau kita sepak-sepak kan, ataupun kita sosah-sosah kan, jalanlah sikit kan, ataupun kita biarkan dia. Tapi Nabi Musa AS melihat kambing itu dengan penuh rahmat, dengan belas kasihan kepada kambing ini. Maka dia ambil, dipegang ni, dia angkat kambing itu. Dia angkatnya. Sebab apa? Dikasihan. Maka dibawa minum. Maka dengan rahmat itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah macam itu banyak. Dia rahmat. Jadi Nabi mengatakan, "Man lam yarham saghirana", barang siapa tidak merahmati yang kecil, wala yuwaqid kabirana, dan tidak menghormati yang lebih dewasa. Kalau yang besar pada rahmati yang kecil mesti yuwaqir. Yuwaqir ni memuliakan yang besar. Boleh sabina, dan bukan dengan kami. Dan Nabi menunjukkan sifat itu. Bermaksud Nabi SAW ada ilmu dan juga ada basirah. Basirah bermaksud dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka katanya bahawa seorang yang alim itu mengikut akan dia beberapa manusia dan syarat
dan syaratnya mengamalkan akan ilmunya supaya mengetahui mereka akan kafiat beramal. Maka misalnya seseorang ada punya ilmu, seorang yang memiliki ilmu dan tiada memperbuat akan amal pada ilmu itu adalah seperti lilin, katanya. Selalu orang umpamakan guru macam lilin kan. Tapi itu perumpamaan yang baik. Guru macam lilin, kata dia. Dia memberi cahaya pada orang, dia terbakar. Betul tak perumpamaan tu? Wallahu alam. Tapi di sini perumpamaan lilin di sini perumpamaan yang tak baik. Iaitu seorang alim tidak beramal dengan ilmunya, maka dia umpama seperti lilin. Ini perumpamaan yang tak baik ni. Maka adalah seperti lilin yang dipasang menerangkan bagi manusia dan dia terbakar. Bermaksud orang dapat faedah tapi dia binasa. Dia binasa, orang dapat faedah. Bermaksud orang yang ada ilmu mengajar, orang dengar ilmu dia, orang dapat faedah tapi dia sendiri tak beramal. Bermaksud dia binasa. Orang yang berdengar mungkin dia amalkan apa dia dengar, maka orang dapat faedah. Sedangkan yang menyebut tak mengamalkan, maka dia binasa. Maka dia bermaksud seperti lilin. Jadi lilin tu bila terbakar, lilin dapat faedah tak? Lilin dapat faedah tak? Lilin tak dapat faedah. Makin pendek ya. Dapat faedah orang. Orang boleh masak, orang boleh masuk bilik air, elektrik tak ada. Lilin tak dapat faedah. Maka diumpamakan orang ada ilmu tidak beramal. Maka seperti lilin katanya, menerangkan bagi manusia dan terbakar ia di dalam api. Bukan apa ya, api. Jawi lama tak ada ya. Atau seperti jarum. Kenapa seperti jarum? Atau seperti jarum yang menjahit ia akan kain dan menutup kain itu bagi manusia. Dan adalah jarum itu tiada menutup ia akan dirinya. Tiada ia juga. yang boleh menjadikan kain itu menutup, yang menjadikan benang itu kain, apa? Jarum. Yang menjadikan benang itu kain, jarum. Jarum yang menjadikan kain. Bila dah jadi kain itu dia untuk apa? Untuk tutup orang. Sedangkan jarum tak kena tutup pun. Dia telanjang macam tu lah jarum tu. Dia tak ada pakaian dia. Tapi dia buat pakaian untuk orang berpakaian. Sedangkan dia sendiri telanjang jarum tu kan. Jadi maksud jarum umpama itulah. Maka umpama jarum dia kata adalah jarum itu tiada menutup ia akan dirinya. Tapi dia membuat kain itu untuk tutup seseorang. Jadi jarum ni berkojo ya. Dia sendiri tak dapat faedah. Maka ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu yang ada padanya lalai ni. Ketahuilah bahawasanya ilmu yang ada padanya lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang jahil itu terlebih baik. Masya-Allah gitu. Tak banyak pun ilmu dia. Tak banyak pun kitab yang dia baca. Tapi sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa baca Quran, sentiasa salawat, sentiasa berzikir. Itu ya. Baca kitab tak dapat dah. Baca Quran, rajin baca Quran. Tapi taklah lancar. Angkat baca Quran. Orang suruh duduk, tak mau angkat pula. Saya minta maaf lah, tak dapat baca Quran betul-betul. Angkat. Tapi dia rajin. Mana dia tak ada ilmu yang
sempurna tapi dia rajin beramal. Maka kata dia, ini lebih baik, afdal daripada ada yang ilmu tapi lalai. Ada ilmu banyak tapi tak suka ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu tapi ingat wato banyak. Bila nak tukar kereta ni, bila nak korek. Masya-Allah. Maka kata di sini, seorang yang ilmu tetapi lupa lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang jahil lebih baik daripada orang itu yang punya ilmu. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala